Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan 1 akan membentangkan tajuk trend penceraian di Selangor semasa pandemik COVID-19. Memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Hanis Aliyah, Zulhaiman, Aina, Aisyah, Syairani dan Amishatun. Perceraian ialah perihal atau kejadian bercerai antara suami dan isteri. Perceraian bermaksud menamatkan hubungan perkahwinan sama ada dengan pilihan suami atau dengan keputusan qadi. Perceraian dari segi bahasa pula bermaksud berpisah antara suami dan isteri. Perceraian ini untuk lebih mudah difahami bermaksud keruntuhan rumah tangga atau hubungan perkahwinan dan terputusnya hubungan suami dan isteri dengan sebab perceraian yang berlaku melibatkan kerosakan hubungan silaturahim yang dibina antara dua keluarga, anak-anak dan masyarakat. Perceraian bukanlah suatu kejadian yang diingini oleh setiap individu kerana amatlah pahit dan perik jika seseorang melaluinya. Perceraian di Malaysia biasanya dilakukan atau diamalkan ialah melalui lafaz talak yang hanya boleh dibuat oleh suami. Talak adalah hak suami kerana hanya suami yang boleh melafazkannya. Antara jenis perceraian dalam undang-undang ialah talak, fasak, khulu atau tebus talak, lian dan zihar. Untuk seterusnya, sorotan literatur. Maksud penceraian menurut Saberdani iaitu penceraian ialah pemutusan atau pemansuhan sesuatu perkahwinan dengan persetujuan atau keputusan hakim berdasarkan persetujuan permintaan satu pihak dalam perkahwinan itu. Menurut Pereda dan Diabetes, sebuah keluarga terjejas dalam pandemik COVID-19 dari segi ekonomi rumah tangga dan juga kesihatan mental masyarakat. Sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan telah memberi impak kepada kewangan seseorang terutama yang berkeluarga sehingga menyebabkan gangguan mental serta boleh mengakibatkan keganasan rumah tangga sehingga juga berlakunya perceraian. Adalah satu cara atau kaedah penelitian terhadap suatu kajian yang dilakukan. Kami mengumpul data kajian ini dari data primer dan data sekunder. Tujuan kami menggunakan kedua-dua data tersebut adalah untuk mendapatkan data tentang kajian yang dilakukan sehingga data yang diperoleh dapat menyokong ulasan yang dinyatakan dalam kajian kami. Sumber data primer di mana kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif. Dengan menggunakan kaedah ini, penyelidikan dapat dilakukan melalui kaedah soal sidik. Kaedah soal sidik secara atas talian di mana ia diedarkan kepada responden melalui aplikasi Google Form. Seramai 40 orang responden yang terlibat dalam kajian kami iaitu seramai 20 orang lelaki dan 20 orang perempuan yang terdiri daripada pelbagai lapisan umur. Borang soal sidik tersebut terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian A berkaitan dengan latar belakang responden dan bahagian B pula berkaitan dengan pengetahuan tentang trend perceraian yang berlaku di Selangor semasa pandemik COVID-19. Sumber data sekunder pula ialah kami menggunakan sumber ini untuk mengukuhkan kajian kes yang kami lakukan ini. Kami mencari bahan dari sumber internet seperti jurnal dan artikel yang lepas yang telah diulas oleh pengkajian. Selain itu, kami juga mendapatkan maklumat dari akhbar atas talian seperti Harian Metro dan berita harian agar dapat maklumat yang sahih dan berlandaskan fakta yang tepat. Dengan menggunakan data sekunder ini juga, ia dapat membantu pihak kami dalam menyiapkan kajian ini dalam tempoh masa yang singkat kerana maklumat yang diperolehi melalui kaedah ini adalah Demografi responden terbahagi kepada 3 iaitu jantina, umur dan status. Status terbahagi kepada 3 iaitu janda, duda dan berkahwin. Faktor-faktor penceraian semasa pandemik COVID-19 di negeri Selangor. Pertama yang menjadi punca kepada peningkatan kes perceraian di negeri Selangor ialah faktor masalah ekonomi keluarga. Ekonomi yang utuh bagi sesebuah keluarga sangat penting bagi memberi keselesaan kepada kehidupan anak-anak. Gaya hidup masyarakat kini yang gemar berbelanja secara berlebihan sehingga sanggup berhutang akan memberi tekanan dan mengganggu hubungan antara pasangan setelah hutang bertimbun sekaligus mempengaruhi keuangan keluarga. Kehilangan pekerjaan akan mencetuskan masalah keuangan lantas mewujudkan konflik dan pergaduhan antara suami isteri. Oleh itu, pengurusan keuangan dalam institusi kekeluargaan sangat penting bagi merancang perbelanjaan keluarga serta mempunyai tabungan yang khusus untuk kegunaan keluarga sekiranya menghadapi sebarang kecemasan kelak. Keadaan ini secara tidak langsung dapat meringankan beban yang perlu ditanggung pada waktu tersebut dan dapat menghindari sebarang masalah yang boleh meruntuhkan institusi keluarga tersebut. Yang kedua ialah faktor keganasan rumah tangga. Secara umumnya, kes keganasan rumah tangga bukanlah kes yang baru di negara Malaysia. Keganasan rumah tangga dapat dikaitkan dengan perlakuan keganasan terhadap pasangan suami ataupun
Isteri melibatkan penderaan secara fizikal, seksual, psikologi dan sosial. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP semasa pandemik COVID-19 telah memberi peristiwa hitam, terutama kepada golongan wanita apabila berlakunya peningkatan kes keganasan rumah tangga. Pelaksanaan PKP menyebabkan masyarakat berkurun di dalam rumah. Isteri yang pernah menjadi mangsa penderaan sebelum ini, penderaan tersebut akan kembali berulang setelah terpaksa berkurun di dalam rumah bersama suami sepanjang pelaksanaan PKP. Keadaan ini bertambah buruk apabila suami merupakan seorang penagih dadah, kaki minum alkohol dan panas baran. Hal ini kerana apabila mereka berada di bawah pengaruh dadah atau alkohol, mereka akan hilang kawalan. Akhirnya akan berlaku kejadian pukul-memukul sehinggakan isteri menjadi mangsa. Akhir sekali, faktor kesibukan yang melampau. Sifat terlampau komited terhadap pekerjaan juga merupakan salah satu punca berlakunya penceraian. Petugas barisan hadapan atau juga dikenali sebagai frontliner adalah yang paling sibuk menjalankan tugas mereka dalam menghadapi pelbagai cabaran yang besar semasa negara dilanda dengan pandemik COVID-19. Namun begitu, dalam kesibukan mereka, terdapat beberapa kes di mana isteri meminta cerai hanya disebabkan pasangan mereka terlampau sibuk bekerja dan tiada masa untuknya. Kita dapat lihat di sini bahawa kewujudan virus COVID-19 banyak memberi impak yang buruk dalam hubungan suami isteri. Dalam konteks ini, kedua-dua pasangan hendaklah saling memahami dan memberi sokongan kepada pasangan agar dapat mengekalkan ikatan perkahwinan. Implikasi penceraian semasa pandemik COVID-19 di negeri Selangor. Implikasi yang timbul daripada penceraian yang berlaku ialah beban keuangan pasangan bertambah. Secara umumnya, apabila berlakunya penceraian, wanita akan paling terkesan. Selain daripada hilang kasih sayang, mereka juga terpaksa menanggung beban keuangan yang berat. Keadaan ini bertambah teruk apabila pihak wanita mendapat hak jagaan anak dan bekas suami tidak membayar nafkah anak menyebabkan wanita terpaksa bekerja untuk menyara anak-anak. Pihak wanita yang bekerja terpaksa mengupah pengasuh untuk menjaga anak-anak. Kos pengasuh pula akan bertambah bergantung kepada bilangan anak. Pendek kata, semakin ramai anak, maka kos pengasuh juga semakin meningkat. Implikasi yang kedua ialah memberi kesan kepada psikologi anak-anak. Penceraian yang berlaku boleh menjadi sesuatu yang menakutkan serta memberi mimpi ngeri kepada anak-anak. Kebanyakan anak-anak memberi tindak balas akibat penceraian melalui emosi sehingga meninggalkan dampak yang buruk kepada psikologi mereka. Keadaan rumah tangga ibu bapa yang kucar-kacir mendorong anak-anak menjadi cepat marah dan mengekspresikan emosi tersebut dengan menjadi seorang yang panas barang dan degil. Anak-anak juga akan memiliki perasaan kurang minat untuk belajar. Buktinya, terdapat suatu kajian yang dilakukan oleh MSF di Singapura membuktikan bahawa ibu bapa yang bercerai yang memiliki anak kurang mendapat sarjana muda di universiti berbanding anak-anak dalam keluarga yang tidak bercerai. Pendekatan pertama yang boleh diambil oleh pasangan yang telah berkahwin bagi mengatasi masalah penceraian ialah pendekatan pengurusan kewangan secara berhemah. Kawalan perbelanjaan amat penting bagi sesebuah keluarga. Hal ini dikatakan kerana pengurusan kewangan yang baik dapat mengelakkan daripada berlakunya masalah kewangan di kemudian hari, sekaligus dapat membantu keluarga memiliki tabungan untuk digunakan pada masa hadapan sekiranya berlakunya kecemasan seperti yang terjadi semasa pandemik COVID-19 di mana rakyat tidak dibenarkan keluar untuk bekerja. Dalam menghadapi cabaran di musim pandemik COVID-19, pengeluaran perbelanjaan setiap keluarga perlu sentiasa menitikberatkan perbezaan barangan keperluan dan kehendak. Namun begitu, masalah kewangan ini sentiasa menjadi penyebab utama bagi sesebuah rumah tangga yang bergolak. Setiap pasangan hendaklah sentiasa mendapatkan kesepakatan yang adil dan saksama berkaitan kewangan. Kesepakatan ini merupakan elemen yang penting dalam sesebuah pernikahan agar tidak berlaku perselisihan berkaitan kewangan. Pendekatan lain yang boleh dilaksanakan oleh pasangan yang berkahwin ialah memastikan dan mengukuhkan pegangan agama serta memberi komitmen yang tinggi di atas hubungan yang dibina. Apabila setiap pasangan menyedari komitmen masing-masing, mereka akan lebih berasa bertanggungjawab dengan bahtera perkahwinan yang dibina dan akan sedaya upaya melindungi perkara atau isu yang boleh mendatangkan penceraian.
Setiap pasangan juga hendaklah sentiasa memperbaiki diri dan sentiasa mewujudkan elemen positif dalam hubungan suami isteri agar perpisahan dapat dielakkan. Pegangan agama yang kuat dapat menentukan kebahagiaan sesebuah keluarga. Jika pegangan agama tidak kukuh, bagaimana pasangan mahu memberikan komitmen lebih terhadap sesuatu? Komitmen yang penting untuk sesebuah keluarga dalam menjalani kehidupan bersama. Bukan itu sahaja, komitmen juga dapat membantu mengeratkan hubungan lagi kekeluargaan. Pendekatan lain yang boleh dilaksanakan oleh pasangan yang berkahwin ialah memastikan dan mengukuhkan pegangan agama serta memberi komitmen yang tinggi di atas hubungan yang dibina. Hal ini dapat dikatakan kerana apabila pasangan menyedari komitmen masing-masing, mereka akan lebih berasa bertanggungjawab dengan bahtera perkahwinan yang dibina dan akan sedaya upaya melindungi daripada perkara atau isu yang mendatangkan perceraian. Setiap pasangan hendaklah sentiasa memperbaiki diri dan sentiasa mewujudkan elemen positif dalam hubungan suami isteri agar perpisahan dapat dielakkan. Pegangan agama yang kuat juga dapat menentukan kebahagiaan sesebuah keluarga. Akhir sekali, pendekatan yang boleh diambil bagi mengelakkan berlakunya perceraian ialah komunikasi yang berkesan antara pasangan. Peningkatan kes perceraian di negara ini terutamanya di negeri Selangor meningkat disebabkan hubungan komunikasi yang lemah akibat daripada pelbagai tekanan yang datang. Tekanan daripada semua aspek kerana perlu mengadaptasikan norma atau situasi baharu semenjak negara dilanda COVID-19. Apabila COVID-19 melanda dunia, sesetengah keluarga hilang punca pendapatan dan tidak mampu untuk menyara keluarga. Kejatuhan ekonomi di saat negara dilanda COVID-19 ini menjadi punca utama masyarakat dibuang kerja. Masalah ini perlu dikawal dengan cara melakukan komunikasi dua hala antara pasangan untuk menyelesaikannya. Setiap pasangan perlu memahami keadaan semasa dan memberi pendapat atau pandangan untuk mencari sumber lain bagi menyara keluarga. Setiap perkara yang disampaikan kepada pasangan perlu diterangkan secara terperinci, tenang, jelas dan berempati supaya dapat menyelesaikan masalah tersebut secara bersama. Komunikasi yang baik ini juga dapat mempertahankan hubungan sesebuah keluarga daripada berlakunya perceraian yang tinggi. Secara kesimpulannya, sudah jelas laikan bersuluh bahawa pelbagai faktor didapati menjadi asbab kepada keretakan rumah tangga dalam kalangan suami isteri semasa COVID-19. Berdasarkan data kajian yang diperoleh, faktor utama yang menyebabkan kekerapan perceraian di Selangor meningkat dalam tempoh tersebut adalah masalah ekonomi keluarga. Masalah keganasan rumah tangga pula menjadi faktor kedua tertinggi dan seterusnya diikuti dengan kesibukan yang melampau yang mana juga menjadi faktor-faktor kepada keretakan rumah tangga. Pasangan yang sudah atau bakal menjalani dunia rumah tangga perlu mempersiapkan diri sama ada dari segi fizikal atau mental untuk mengharungi liku-liku dalam alam rumah tangga. Dapatan yang diperoleh ini boleh membuka mata pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti Jabatan Agama Islam untuk mengambil inisiatif yang memerasakan di setiap negeri terutamanya Selangor agar dapat menyusutkan ratusan kes perceraian. Pihak Jabatan Agama Islam juga boleh mengambil pendekatan seperti mengadakan kursus pra dan pasca perkahwinan, seminar keluarga bahagia, mewujudkan sesi khidmat nasihat, seminar yang berkonsepkan amanah dalam rumah tangga dan sebagainya. Usaha yang diberikan oleh pihak tersebut untuk menyalurkan ilmu pengetahuan tentang rumah tangga diharapkan dapat membantu pasangan suami dan isteri untuk terus mengekalkan keutuhan institusi kekeluargaan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.